Polis Selangor mencatatkan peningkatan kes jenayah cyber dan multimedia sejak pelaksanaan Perintah Kawalan dan Pergerakan. Sehingga 15 April, kes-kes penipuan telekomunikasi, e-dagang dan salah guna media sosial meningkat sebanyak 283 kes daripada 184 kes dalam tempoh sama tahun lalu. They can target bank information, PIN numbers, passwords, but they also can stroke mayhem by hacking into the most secure places like NASA and the FBI. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang jenayah cyber. Jenayah cyber ialah suatu tindakan yang menyalahi undang-undang yang berkaitan dengan komputer dan internet. Jenayah cyber ini sangat berbahaya sehingga mendatangkan pelbagai implikasi negatif. Antaranya ialah jenayah cyber dapat menjatuhkan maruah kita. Hal ini berlaku apabila aib kita tersebar melalui laman-laman sosial. Yang kedua ialah wang di dalam bank kita akan lesap. Sebagai contoh, apabila kita mendapat panggilan palsu, kita mungkin akan terpedaya dan mendedahkan maklumat mengenai akaun bank kita. Yang ketiga ialah maklumat peribadi kita akan terbongkar. Maka kita akan terlibat dengan banyak masalah yang tidak diingini. Yang keempat, data-data sulit pihak kerajaan akan jatuh ke tangan pihak musuh. Bayangkan jika pihak pengganas, pihak musuh yang sedang tertunggu-tunggu untuk mengancam Malaysia ini mendapat maklumat begitu, maka Malaysia ini akan dieksploitasi dan dijajah oleh pihak musuh. Yang keenam, dapat merosakkan komputer awam. Sejarah jenayah cyber. Jenayah cyber telah bermula sejak tahun 1834 lagi. Jenayah cyber telah bermula sejak 2 abad yang lalu. Pada tahun 1834 berlaku serangan cyber yang pertama di dunia. Terdapat beberapa orang berompak telah menggodam sistem telegraf untuk mencuri maklumat tentang pasaran kewangan. Pada tahun 1957, muncul pula seorang penggodam telefon yang pertama di dunia yang digelar sebagai Joy Bubbles. Joy Bubbles berumur 7 tahun dan matanya buta, tetapi beliau memiliki nada yang sempurna. Beliau memanfaatkan nada tinggi yang dimilikinya dan mendengar nada tinggi talian telefon dan bersiul bersamanya pada frekuensi 2600 Hz. Hal ini membolehkan beliau berkomunikasi dengan talian telefon dan menggodam talian tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Syraya binti Sabarudin dan kali ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis jenayah cyber yang sering berlaku tidak kira di dalam maupun luar negara. Salah satu jenayah cyber yang sering berlaku ialah penipuan. Penipuan ini berlaku apabila seseorang dapat meniru ataupun menciplak sesuatu maklumat di atas talian. Sebagai contoh, terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan menciplak laman web perbankan. Orang ramai yang menggunakan laman web tersebut mungkin tidak menyadari bahawa data-data perbankan mereka telah dicuri dan berlakunya kerugian besar terhadap pengguna yang menggunakan laman web tersebut. Penyebaran virus atas talian merupakan satu jenayah cyber yang cukup terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 2020, berlakunya satu kes penyebaran virus secara besar-besaran menerusi aplikasi COVID-Lock yang kononnya dapat memberikan maklumat yang terperinci kepada para pengguna mengenai COVID-19. Namun, setelah mereka memuat turun aplikasi tersebut, mereka perlu membayar $100 ataupun dalam unit Bitcoin untuk mengakses aplikasi tersebut. Sekiranya mereka gagal, segala maklumat mereka yang terkandung dalam telefon akan disebarkan dan maklumat-maklumat tersebut juga akan dipadamkan secara serta-merta oleh virus-virus yang telah memasuki sistem perisian telefon mereka, terutamanya yang menggunakan perisian Android.
Perkara ini cukup membimbangkan kerana banyak pengguna telah memuat turun aplikasi tersebut. Namun, perkara ini telah berjaya diatasi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya Fatin. Seterusnya, saya akan menyambung lagi beberapa contoh-contoh jenayah cyber yang ada di Malaysia. Yang pertama ialah pengodam ataupun dalam bahasa Inggerisnya hacker. Dalam konteks jenayah komputer, ia merujuk kepada pengodam komputer yang terlibat dalam keselamatan komputer dan berupaya mengeksploitasi sistem atau masuk tanpa kebenaran melalui kemahiran taktik dan pengetahuan terperinci. Dalam penggunaan biasa, pengodam merujuk kepada 3 pengodam. Yang pertama ialah pengodam topi hitam. Ia merupakan pengodam yang berniat jahat dan jenayah. Yang kedua ialah pengodam beretika yang biasanya digelar sebagai topi putih, dan yang terakhir sekali adalah pengodam yang sama-sama kedudukannya iaitu topi kelabu. Yang kedua adalah judi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, judi adalah permainan yang memakai dan menggunakan wang sebagai taruhan. Dalam perjudian, pihak yang kalah dalam permainan harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Perjudian online ataupun judi dalam talian merupakan bentuk permainan perjudian yang dimainkan menggunakan komputer atau peranti mudah alih seperti telefon pintar dan sambungan internet. Akhir sekali, kecurian maklumat. Dipetik daripada Pasukan Respons Kecemasan Komputer Malaysia, MyCert, menyatakan kes-kes kecurian identiti atau data daripada itu meningkat sebanyak 20% kepada 446 kes pada tahun 2018 berbanding 371 kes pada tahun 2017. Kerajaan Malaysia melihat jenayah kecurian identiti ini sebagai satu jenayah yang serius yang boleh memusnahkan kewangan, sejarah kredit dan reputasi mangsa dalam sekelip mata. Nama saya Nazrul Syafiq bin Muhammad Khairuddin akan menyambung serba sedikit berkenaan punca-punca berlaku jenayah cyber. Antaranya ialah kekurangan pengetahuan dalam pengendalian komputer. Masalah jenayah cyber banyak berlaku kepada masyarakat yang kurang pengetahuan berkenaan pengendalian komputer. Kebanyakan masyarakat juga tidak mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri mereka daripada penjenayah cyber. Masyarakat tiada kesedaran yang tinggi tentang risiko di sebalik perkongsian data peribadi mereka di media sosial. Seterusnya, kurang kesedaran tentang sekuriti peribadi. Pengguna tidak memasang sekuriti atau kata kunci kedua dalam urusan perbankan dalam talian. Laman sesawang perbankan yang palsu seakan-akan laman sesawang yang sebenar membuatkan pengguna sewenang-wenangnya memberikan akses kepada penjenayah cyber ini tentang maklumat peribadi mereka. Ini membuatkan penggodam dan penjenayah cyber mencuri maklumat dari pengguna dengan mudah. Seterusnya, sukar mengenal pasti jenayah cyber. Penjenayah cyber melakukan jenayah mereka dalam talian yang merupakan dunia maya tanpa sempadan, membuatkan lokasi mereka sukar untuk dijajaki oleh pihak berkuasa. Jika dikenal pasti sekalipun, kekurangan bukti bertulis yang kukuh menyebabkan mereka sering terlepas dari hukuman dan dakwaan di mahkamah. Nama saya Panyiru, saya akan sambung kepada Undang-Undang Jenayah Cyber. Undang-Undang Cyber merupakan satu komponen yang penting dalam undang-undang negara. Ia diperlukan untuk membantu pembangunan ICT dengan cara mengenangi ancaman dan salah guna terhadap sistem ICT. Akta Undang-Undang Jenayah Cyber yang telah diperkasakan ialah Akta Jenayah Komputer 1997. Akta ini adalah berkaitan dengan kesalahan penyalahgunaan komputer untuk tujuan melakukan jenayah. Akta ini digunakan terhadap sesiapa sahaja, asalnya ianya melibatkan komputer yang berada di Malaysia. Di bawah akta ini, akses secara tidak sah atau mengubah apa-apa program atau data yang terdapat di dalam sesebuah komputer adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Contoh jenayah komputer yang boleh berlaku dalam bentuk penipuan atau mencuri wang dari akaun pelanggan kepada akaun penjenayah. Akta yang kedua ialah Akta Tanda Tangan Digital 1997. Tanda tangan elektronik dan bukan tulisan tangan boleh digunakan sebagai pengesahan yang bersamaan dengan tanda tangan biasa, cap jari dalam idaran dan perundangan. Tanda tangan digital merupakan satu nombor kekunci yang digunakan bagi tujuan penyelidikan dan tanda tangan maklumat digital. Tujuan pewujudan akta ini adalah mengawal selia penggunaan tanda tangan digital,
menjamin keselamatan penggunaan tanda tangan digital melalui undang-undang dan pengesahan penggunaannya dalam pengeluaran sijil akuan. Seterusnya ialah Akta Tanda Perubatan 1997. Akta ini membolehkan para doktor dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh. Ia memperuntukkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengamal perubatan. Apa yang perlu diperingatkan sebelum mengamalkan tanda perubatan ialah kita perlu mendapatkan persetujuan bertulis daripada pesakit. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini merupakan satu akta berkenaan undang-undang cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campurtangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah akta ini termasuk penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaiannya digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Bagaimanapun, tiada peruntukan di dalam akta ini yang membenarkan penapisan internet. Di bawah rang jaminan MSC Malaysia, kerajaan Malaysia berikrar tidak akan menapis internet. Akta ini merupakan undang-undang cyber yang terpanjang antara ke-6 undang-undang cyber yang dikubal di Malaysia setakat ini. Seterusnya, Akta Hak Cipta 1987. Akta ini ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong pada 30 April 1987. Akta ini memasukkan Akta Hak Cipta 1969 dan akta ini dipindah oleh Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Antara sebab utama pindaan ini ialah berikutan masalah pemindahan karya hak cipta melalui internet. Malaysia ialah satu daripada negara-negara yang menyertai Konvensyen Berlin. Ini bermakna karya-karya dari semua negara dalam konvensyen ini menikmati perlindungan pada taraf yang sama dengan karya-karya di Malaysia. Walau bagaimanapun, karya dari negara yang tidak menyertai Konvensyen Berlin juga berhak mendapat perlindungan sekiranya karya itu mula-mula diterbitkan di Malaysia atau mula-mulanya diterbitkan di tempat lain tetapi diterbitkan di Malaysia pada masa 30 hari dari penerbitan di tempat lain itu. Akhir sekali, Akta Perdagangan Elektronik 2006. Perdagangan elektronik atau e-dagang merujuk kepada perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi. Akta Perdagangan Elektronik 2006 adalah suatu akta bagi mengadakan peruntukan pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urus niaga perdagangan. Penggunaan mesej elektronik itu Kemaskini Perisan Keselamatan. Perisan Keselamatan merupakan satu program yang dirancang untuk melindungi maklumat dalam sistem komputer, rangkaian atau sebarang peranti mudah alih. Ia mengawal akses pihak ketiga, memberikan perlindungan data, melindungi sistem dari virus atau gangguan jaringan internet serta mempertahankan risiko keselamatan sistem lain. Oleh itu, perisan keselamatan seperti antivirus atau anti-spyware terkini haruslah dikemaskini untuk melindungi perisan komputer atau telefon pintar anda. Elakkan daripada menggunakan perisan keselamatan yang telah tamat tempoh kerana ia tidak akan melindungi data anda. Selain itu, kata laluan juga perlu digunakan untuk melindungi data peribadi anda ketika melayari laman web tertentu. Kata laluan yang kukuh digalakkan iaitu mengandungi huruf iaitu huruf besar dan huruf kecil, nombor dan simbol agar memastikan maklumat sulit atau peribadi terpelihara daripada capaian pengguna yang tidak sah. Kata laluan juga harus ditukar sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan elakkan penggunaan kata laluan yang sama agar akaun kewangan, rekod kredit dan aset lain tidak mudah diceroboh oleh sesiapa. Fikir sebelum klik. Pengguna internet tanpa sempadan kini semakin hari semakin berleluasa hingga memudahkan perkongsian maklumat dilakukan pada bila-bila masa. Jari-jemari ini lebih cepat bertindak dengan klik sesuatu rangkaian dengan mudah tanpa melihat konteks sepenuhnya. Bagi mengelakkan diri daripada melakukan perkongsian yang menyinggung perasaan orang atau memberi kesan negatif pada orang lain, pastikan jangan sesekali klik pada pautan yang berunsur negatif. Segera padamkan email atau pautan atau lampiran yang mencurigakan termasuk dari orang yang tidak dikenali agar dapat melindungi data peribadi anda dicuri atau digodam oleh insan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, janganlah klik iklan yang muncul pada skrin anda. Hal ini kerana selepas klik,
virus akan masuk komputer atau telefon pintar anda dan mencuri semua maklumat peribadi. Laporkan kepada pihak berkuasa. Jika anda telah ditipu atau di-scam oleh sesiapa, segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa agar mereka dapat membantu anda. Selain itu, pastikan anda membuat laporan sekiranya terdapat kebocoran maklumat, kehilangan sebarang aset teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT atau sebagainya kepada pihak berkuasa atau pihak bahagian teknologi maklumat di tempat kerja anda untuk melakukan siasatan selanjutnya. Antara langkah keselamatan cyber yang boleh diambil bagi mencegah jenayah cyber ini daripada berleluasa, yang pertama sekali adalah dengan mengadakan kesedaran melalui kempen serta iklan. Mengadakan kempen melalui media cetak serta digital perlu diperluaskan. Iklan atau kempen perlu dilaksanakan supaya masyarakat menjadi cakna serta mengambil serius terhadap langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi di dalam telefon pintar atau telefon bimbit. Segala input atau berita terkini mengenai modus operandi atau operasi jenayah cyber perlu dikongsi serta diperluaskan di dalam media sosial. Oleh itu, masyarakat perlu peka terhadap berita-berita yang dikeluarkan sama ada dalam media sosial ataupun berita melalui televisyen supaya tidak menjadi salah satu mangsa dalam jenayah cyber. Sebagai contoh, macam scam. Langkah kedua yang boleh diambil bagi mencegah jenayah cyber ini daripada berleluasa dengan meningkatkan keselamatan negara. Kerajaan perlu memperbanyakkan serta mempertingkatkan prasarana ICT yang selamat dengan polisi terkini serta efektif. Kerajaan juga boleh menubuhkan unit khas yang celik dan bijak dalam ICT serta sistem komputer bagi menangani masalah jenayah cyber dengan berkesan. Seterusnya, langkah keselamatan yang boleh diambil untuk mengelakkan jenayah cyber terjadi adalah membeli barangan di platform yang mempunyai dan memberi sistem jaminan seperti Shopee. Syarikat Shopee telah membuat return and refund bagi mengelakkan unsur-unsur jenayah terjadi dalam urusan jual beli. Jaminan ini mengelakkan para pembeli daripada ditipu penjual. Perkara ini sering terjadi dalam kalangan para pembeli dan penjual. Selalunya apabila pembeli telah membayar, penjual akan menghilangkan diri dengan menyekat pembeli supaya pembeli tidak dapat berinteraksi lagi dengan penjual. Selain itu juga, penipuan yang dapat dielak adalah barangan yang ingin dibeli ataupun barangan yang dipamerkan di dalam talian tidak sama dengan barangan yang telah dihantar kepada pembeli. Ini kerana syarikat Shopee telah membenarkan proses pertukaran barang ataupun pemulangan wang. Langkah seterusnya ialah janganlah kita sewenang-wenangnya mempamerkan hal peribadi kita di dalam sosial media. Ini bukan sahaja dapat mengelakkan jenayah cyber, malah jenayah di luar juga. Contohnya apabila kita berkongsi tentang harta dan barang berharga kita di dalam platform media masa seperti Facebook dan Instagram. Ini akan menjadi sasaran penipu di alam cyber maupun juga penjenayah di luar seperti perompak dan penyamun. Ramai penipu ataupun skamer mula menyamar menjadi ejen kerajaan dan berhubung dengan orang awam serta meminta nombor kad pengenalan, nombor akaun bank serta nombor TSC. Jika benar ianya daripada organisasi kerajaan, maklumat berikut sememangnya ada dalam rekod mereka dan hanya untuk disemak bersama kita. Kesimpulannya, jenayah cyber merupakan sebuah jenayah era baru yang membawakan keganasan konvensional kepada satu tahap yang baru. Semua pihak mempunyai tanggungjawab dalam membanteras jenayah cyber.
Pihak kerajaan haruslah meningkatkan keupayaan dengan menguatkan undang-undang dan melaksanakan pelbagai program kesedaran keselamatan cyber bagi memberikan pendedahan dan pendidikan kepada pengguna internet. Masyarakat juga perlu berwaspada terhadap threat jenayah cyber yang melibatkan unsur-unsur jenayah atau penipuan yang boleh menyebabkan kerugian mencerca puluhan ringgit Malaysia kepada mangsa. Dengan mengatasi jenayah cyber, rakyat Malaysia dapat menggunakan kemudahan cyber dengan selamat dan dapat menjaminkan keselamatan dan keamanan negara. Sekian, terima kasih.